Okey, untuk video ni kita dah masuk 2.7 iaitu impuls dan daya impuls. Tapi dalam video ini sahaja kita akan buat impuls sahaja. So daya impuls kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Okey, so impuls tu apa? Impuls tu adalah perubahan momentum. So impuls ni, kalau soalan kata apakah definisi impuls? Jawapannya adalah perubahan momentum. Ataupun kalau dia kata hitung impuls atau hitung perubahan momentum, sebenarnya dia orang tengah cari atau cakap pasal benda yang sama. So simbol untuk impuls adalah J, dan kita boleh dapat dua benda, kita boleh dapat J ni ataupun impuls ni menggunakan dua rumus. Okey, yang pertama sekali adalah J sama dengan MV tolak MU. Yang kedua kita boleh pakai J sama dengan FT. Bila nak pakai? Kita pakai ikut situasi. Kalau soalan tu cukup-cukup, F dia bagi, T dia bagi, dan pakailah J sama dengan FT. Okey, tapi kalau dia macam dia bagi MV, dia bagi M, dia bagi V, dia bagi M, dia bagi U, then pakailah MV tolak MU. So, point dekat sini adalah jangan risau kalau macam tak tahu nak pakai formula mana. Tengok dulu maklumat apa yang ada. So, kalau maklumat tu lengkap, gunalah rumus yang itu. Okey, so contoh soalan Dalam ni kita ada bola berjisim 0.5 kg dalam keadaan rehat. Selepas kita tendang, hal laju dia adalah 1.2, hitung impuls. Okey, jom kita try. Keluarkan dulu maklumat. Okey, keluarkan dulu maklumat. M kita adalah 0.5. Lepas tu dia kata dalam keadaan rehat. Lepas kita tendang, dia jadi 1.2. Soalan kata cari impuls. Jadi sekarang ni kita ada M, U dan V. Takkan tiba-tiba macam cikgu jom pakai FT. Dah macam mana? Mana ada F, mana ada T kan? So kita pakailah MV dengan MU punya rumus. So J sama dengan MV tolak MU. So M kita adalah 0.5, V kita 1.2. Tolak 0.5, V kita adalah 0. U kita adalah 0. So kita akan dapat 0.6 NS ataupun kg MS negatif 1. Sama je lah. Dua-dua boleh. Okey, so settle dekat situ. Sekarang kita tengok soalan nombor 2. Dia bagi kita juga M 0.5 dalam keadaan rehat. Kosong. Okey, dia ditendang dengan daya 4. Lepas tu dia kata selama 0.6 saat hitung impuls. Okey, ini korang kena hati-hati. Sebab kalau tengok dekat sini, cikgu M dengan U ada. Okey, M dengan U ada. So boleh lah. Tapi tak boleh. Sebab kalau nak pakai MV tolak MU, memang kita dah ada M. Okey, kita dah ada U. Tapi masalahnya kita dah ada ke J? Tak ada. So bila tak ada, tak ada V kan? So bila tak ada V, macam mana nak cari lagi satu ni? Kan? Jadi kita tengok, F dengan T dua-dua ada. So hanya kerana maklumat tu dibagi, tak semestinya kita wajib pakai formula itu. Kita kena pastikan maklumat tu lengkap. Okey, maksudnya dalam kes ni M dengan U dibagi tapi V dia tak bagi. So tak boleh kak. Jadi kita akan pakai J sama dengan FT di mana F kita 4, T kita 0.6. So jawapan kita adalah 2.4 Newton saat. Okey, so ini adalah cara nak pilih rumus lah kalau ada soalan berkenaan dengan rumus, dengan impuls. Okey, kadang-kadang dia tukar sikit situasi. Contoh satu lagi adalah dalam keadaan dia langgar and then dia patah balik. Alright, so sekarang ni kita tengok kita ada M dilontarkan pada hal laju 5. So maksudnya U kita 5, lepas tu dia melantun dengan hal laju 4. So ini adalah V kita. Dia kata berapa impuls yang terhasil. So impuls adalah MV tolak MU. So M kita 0.65. V kita adalah 4. Kan? Tapi kita kena ingat bahawa dia melantun. Maksudnya pergi dan patah balik. Maksudnya kita ada pergi dan kita ada patah balik. So dalam kes ni contoh katakanlah dia patah balik dengan V 4. So negatif 4. Kenapa? Sebab dia ke kiri. Okey. Tolak dengan 0.65. U kita adalah 5. So kalau kita tekan kalkulator dekat sini. 0.65 kali dengan negatif 4. Okey, tolak 0.65 kali dengan 5. So, kita akan dapat negatif 5.85 NS. Okey, kenapa negatif cikgu? Sebab negatif ni menunjukkan dia bergerak arah sini. Okey, nampak tak dia bergerak arah sini? Sebab tadi V kita ni, ini yang kita letak sebagai negatif, ni kita letak sebagai
positif. Okay, ataupun katakanlah korang macam itu naklah cikgu soal jawapan dalam negatif. So kita buatlah J sama dengan MV tolak MU. Okay, tapi kali ni M kita 0.65 tu kita letak darab dengan 4. Tolak 0.65 tapi tak bolehlah dua-dua positif. Sebab bila dah satu positif, satu lagi kena negatif. So korang letak negatif 5 kat sini. So bila korang tekan kalkulator, korang akan dapat 5.85. Apa maksudnya? Kenapa tiba-tiba positif? Sama je sebenarnya. Cuma kali ni korang jadikan yang 4 ni sebagai positif. Jadi arah dia still kiri. Sebab nampak tak? V ni, V sama dengan 4 kan? So kalau tadi korang letak 4 tu sebagai negatif, korang dapat jawapan dia negatif juga. Maksudnya dia bergerak sama. Impuls tu arah dia sama dengan arah halaju yang 4 tadi. Impuls tu sama dengan halaju V punya arah. Jadi kalau kita letak V tu sebagai negatif, impuls korang pun akan jadi negatif. Tapi kalau dalam situasi kedua ni, benda yang sama. Tapi kita jadikan V tu yang 4 sebagai positif. Jadi korang dapat jawapan positif menunjukkan arah dia still sama dengan yang 4 tadi. Cuma kali ni kita jadikan 4 tu sebagai positif. Jadi jawapan akhir kita pun positif juga. So point dia dekat sini adalah impuls dalam situasi ni adalah arah dia kiri. Sebab dia adalah sejenis kuantiti vektor. Okay. Tapi senang cerita, samalah macam prinsip kepada momentum dalam video-video lepas. Okay. Kalau ada satu ke kiri, satu ke kanan, salah satu tu kena jadi negatif. So biasanya kita akan jadikan yang ke kiri tu sebagai negatif kita. Okay. So anyway, impuls dah habis. So untuk video seterusnya, kita akan tengok pasal prinsip keabadian momentum. Okay, kita akan tengok tentang daya impuls. Still dalam subtopik yang sama, tapi bahagian kedua iaitu daya impuls. Okay, terima kasih.